Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Okey tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada rakyat Bone Utara, alhamdulillah pada malam ni kita dapat berjumpa lagi lah dalam live aku ni. InsyaAllah kita suarakan isu-isu rakyat tuan-tuan dan puan-puan. Kejap tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum saya bercakap mengenai isu isu yang saya cakap malam ni tuan-tuan, kita cerita dululah dia punya bunga-bunga tuan-tuan lah. Okey tuan-tuan, aku akan bercakap mengenai Dajjal di akhir zaman ni tuan-tuan, kan? Di zaman ni tuan-tuan, fitnah-fitnah Dajjal sangat berbahaya kepada kita, terutamanya orang Islam, kan? Sangat berbahaya fitnah-fitnah Dajjal ni tuan-tuan. Boleh membuatkan orang Islam akan berpecah belah dan juga hendak bengam dan juga bergadulah soal jawatan dan kuasa tu, dan juga sistem suku sakat tuan-tuan. Ini Dajjal ni sangat berbahaya tuan-tuan akhir zaman ni, kan? Kita perlu ingat. Jadi tuan-tuan, kita ni tidak lama lagi, kan? Tidak lama lagi kita mau PRU umum sudah. PRU yang ke-15, kan? Saya ni tuan-tuan, saya tidak sabar sudah ni tuan-tuan PRU. Saya tidak sabar sudah PRU ni sebenarnya. Kenapa tuan-tuan? Di tempat saya sejak aduan-aduan rakyat, dan tuan-tuan, terlampau banyak tuan-tuan. Jadi dia punya ubat ni, dia punya penawar ni, isu-isu rakyat ni, pembalasan rakyat terhadap kerajaan zalim hanya di PRU saja, PRU 15 tuan-tuan, kan? Jadi harap-harap PRU dapat secepat mungkin tuan-tuan. Penting sangat ni PRU sebab rakyat boleh balas dendam PRU 15. Okey tuan-tuan, nanti saya akan bagi tahulah parti yang kita tolak. Tapi itu pulang pada rakyat lah, dia mau dia mau pilih parti apa. Yang penting saya akan bagi tahu parti yang perlu kita tolak, dan parti yang zalim saya akan bagi tahulah malam ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Alhamdulillah malam ni dapat juga aku buat live, tidak ada juga halangan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah aku buat live jugalah, kan tuan-tuan. Okey tuan-tuan, cara-cara sistem pemerintahan yang betul ni tuan-tuan, kan? Dia sebenarnya pemimpin Islam, sebenarnya kita cerita pemimpin Islam lah, kan tuan-tuan. Sebenarnya pemimpin Islam tahu ni sistem pemerintahan yang betul. Sebenarnya pemimpin Islam tahu sebenarnya. Cuma diorang tidak guna sebab diorang berkepentingan. Perjuangan mereka ni tuan-tuan untuk keluarga diorang saja. Perjuangan diorang, kan, wakil rakyat lah, kan, untuk keluarga mereka dan suku sakat mereka, dan juga kepada diorang punya macai-macai. Itulah perjuangan diorang. Diorang berjuang bukan untuk rakyat tuan-tuan. Bukan untuk rakyat. Kenapa tuan-tuan? Apabila wakil rakyat atau pemimpin tu, atau pemimpin kerajaan lah khususnya, kan tuan-tuan, dia memperjuangkan rakyat, tiada isu-isu rakyat ni tuan-tuan. Kalau dia memperjuangkan betul-betul, tidak akan timbul isu rakyat yang bersuara ni tuan-tuan. Kita bagi contoh lah yang isu utama sekarang ni, kan. Pertama sekali isu harga barang ni tuan-tuan.
Isu harga barang nih kan, apa nih, rakyat tahu nih sebenarnya isu harga barang nih. Nggak payah aku cerita. Rakyat tahu nih isu harga barang nih. Dan kedua, tuan-tuan, kenaikan gaji menteri. Menteri ini semua, tuan-tuan, gaji dia naik, tuan-tuan. Semua naik. Aku rasa naik berapa? Naik berapa persen sekejap? 20. Jadi mungkin dalam 30% naik gaji menteri. Bayangkan, tuan-tuan, gaji menteri 30% kenaikan gaji. Ketua menteri pun sekarang 30,000 lebih sudah 1 bulan. Tapi Haji J, ketua menteri, dia tidak buat kerja, tuan-tuan. Ini yang dipanggil gaji buta nih. Gaji dia 10,000. Itu baru ketua menteri, tuan-tuan. Belum lagi apa nih, di DUN. Belum lagi di Dewan Undangan gajinya. Itu baru menteri. Belum lagi gaji dia pengurusi, kan, syarikat-syarikat kerajaan tuh. Belum lagi gajinya pengurusi-pengurusi itu. Ini si Haji J lah. Itu gaji ketua menteri 30,000 lebih yang sudah naik, kan. Gaji DUN, Dewan Undangan, gaji pengurusi lagi. Kita tidak tahu lagi yang di luar-luar tuh, yang sains segala apa semua tuh dia dapat komisen. Ada tuh, tuan-tuan. Kan? Ada tuh komisen-komisen mereka nih, tuan-tuan. Tak payahlah diorang tapuk nih, tuan-tuan. Rakyat tahu nih sebenarnya. Tahu sebenarnya. Tak perlu lagi disembunyikan nih isu-isu kenaikan harga gaji, naik gaji naik nih. Orang semua tahu nih. Allowance segala, mau kencing pun ada allowance, segala beli barang, segala relot. Ini dia punya allowance ni macam-macam nih, tuan-tuan. Allowance itu kata menteri saya cerita. Kan termasuk dengan menteri-menteri, dia punya grup-grup kabinet tuh, tuan-tuan. Dan itulah aku bilang, mereka ni tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam, tidak. Mereka ni, menteri-menteri ni, dia guna sistem pemerintahan kekeluargaan menteri ni. Itu dorang guna sistem pemerintahan kekeluargaan ni. Kan macam semalam, tuan-tuan. Aku di Bandar KK. Sekarang di Bandar KK lah, kan. Aku masa tu semalam tu aku buat live tu. Itulah sekejap saya aku buat live tu, tuan-tuan. Orang kampung, ini aku cerita di kampung lah, kan. Orang kampung telefon aku, WhatsApp aku, dia bagi tahu, kan. Surau sementara depan Masjid Nurul Iman, Kampung Pituru tu, kan, dirobohkan serta-merta. Nggak ada kata orang, kan, nggak ada lagi excuse, nggak ada lagi. Diroboh terus, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, diroboh terus. Jadi aku dapat maklumat yang komplain tu, aku dapat maklumat lah. Yang komplain tu iaitu pengurusi surau Taman Pantai Lokawi yang di Dewan tu, tuan-tuan. Wan Hasan, itu yang komplain. Aku dapat maklumat lah. Bayangkan, tuan-tuan, kekuasaan Wan Hasan ni, dia punya kuasa, kan, sehingga polis dia boleh bagi arahan, sehingga Jais Papar dia boleh kontrol, apalagi majlis daerah dia boleh kontrol. Bayangkan kekuasaan mereka ni, kan. Sekejap, tuan-tuan. Kejap, tuan-tuan, aku mau cek dulu mana sudah ini. Okey. Itu yang aku cakap live aku semalam tu, kan, tuan-tuan. Aku tanya Jains Papar, tapi diorang tidak cerita apa diorang ni, tuan-tuan. Tidak cerita. Dan tidak cerita. Inilah masalah dia ni, kan. Institut Islam, kan. Jabatan Islam, kan. Ahli ehwal agama Islam Sabah, sehingga salah guna kuasa. Saya cakap, kenapa salah guna kuasa, kan, tuan-tuan? Yang aku cakap balik-balik lah tu, kan. Sehingga mereka ni, kan, berat sebelah kepada orang Islam. Sehingga
Aku pun pelik, tapi tidak pelik lah tuan-tuan. Lagipun saudara diorang yang dong lantik Wanasan ni. Sebab kan Wanasan ni tuan-tuan bersaudara dengan Mas Nur bin Mansur. Bersaudara. Yang dia lantik pengurusi sekarang ni kan, dia bersaudara dengan pegawai pegawai Jains Papar tu kan, dia bersaudara lah dengan pengurusi di dewan tu. Bayangkan tuan-tuan, itu sebab lulus rupanya berkeluarga dia orang ni. Nah bayangkan. Lepas tu pula YB ni semalam aku ada depan dia orang semalam tu tuan-tuan. Orang kampung depan aku kan, sebelah kanan, sebelah kiri wakil UPPM kan, UPPM wakil YB di kawasan kami tu di kampung Pituru tu kan tuan-tuan. Di kampung Pituru tu. Jadi tuan-tuan, semalam dia bercakap tu kan tuan-tuan. Dia bercakap depan saya ni tuan-tuan. Saya dengar lah, saya relax je tuan-tuan. Saya relax je. Dia kata, dia bilang yang dia cakap lah depan-depan saya. Dia macam mau dia kasih dengar dengan saya betul. Dia bilang kan tuan-tuan. Kita ni dibilang dia cakap macam tu lah depan-depan saya kan. Dia bilang kan, inilah dia bilang. Apabila dia bilang dia bercerita ni tuan-tuan. Apabila dia bilang ada satu orang dia bilang buat hal, satu kampung dia bilang terjangkit. Itu itu yang dia cakap. Bayangkan tuan-tuan, itu wakil YB tu, dia cakap kami berdepan semalam tu. Saya ada masa dia orang rubuh depan saya nampak. Nah bayangkan tuan-tuan, begitu. Pakai baju baru. Ya, dia handsome. Ini bos besar. Itulah tu je. Jadi kan tuan-tuan, dia boleh cakap dengan saya kan depan. Dia sebenarnya dia mau kasih dengar dengan saya betul. Dia mau kasih dengar dengan saya. Yang konon dia kan tuan-tuan, kalau ada satu orang buat hal, konon-konon akan membawa masalah lah begitu. Bayangkan tuan-tuan, dia mengugut tu, dia ugut rakyat di kawasan tu. Jadi aku tanyalah, siapa yang roboh, siapa yang merobohkan? Tidak ada, dia bilang tidak tahu siapa yang roboh. YB pun tidak mengaku, semualah tidak mengaku dalam kes tu. Jadi aku bilang mungkin setan lah yang suruh ni. Saya cakap begitulah. Habis tidak tahu kan, tidak tahu siapa yang menyuruh. Jadi setan lah, iblis yang menyuruh tuan-tuan. Inilah masalah kerajaan yang salah guna kuasa tuan-tuan. Sepatutnya kan majlis agama Jains Papar tu, dia tidak boleh guna salah guna kuasa tu, tidak boleh. Kenapa tuan-tuan? Dia institut agama Islam dia pertahankan. Dia kena adil kepada semua pihak bah. Bukan sebelah pihak, bukan saudaranya saja dia akan bantu. Ini dia orang berpuak-puak ni tuan-tuan. Aku berani cakap tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, aku begitu orang kampung semalam, ndak apa, PRU ndak lama lagi kita akan lawan diorang di PRU, insyaAllah. Jadi orang-orang kampung saya bagi pesan lah kan, jangan PRU nanti kamu sokong ni UMNO, penipu ini UMNO, BN, parti penipu tuan-tuan, ndak boleh pakai. Ndak boleh, zalim mereka ni kepada rakyat. Kamu nampak kan kezaliman mereka ni tuan-tuan. Divaksin rakyat bermatian bah. Aku ni tuan-tuan tak sokong ini vaksin. Saya kisah tahu kamu terus terang lah. Tak aku sokong. Ramai rakyat mati gara-gara vaksin. Itu isu satu tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah PRU tak lama lagi. Jangan sampai kamu sokong, kamu undi pemimpin yang kambing. Kamu tahu kambing tuan-tuan? Kambing ni maksud dia hamba. Dia tidak boleh jadi pemimpin sebab dia penakut. Dia tidak boleh pertahankan rakyat di kawasannya. Itu pemimpin kambing tuan-tuan. Jangan sokong, jangan undi pemimpin kambing. Tidak boleh. Nanti kita jadi kambing semua. Inilah masalah dia. Sekarang kau tengok, tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, isu di kampung aku tu, itu bukan isu kecil itu tuan-tuan. Masjid dihapuskan. Tempat orang Islam beribadat sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tidak ada sekarang ni Masjid Nurul Iman, tidak ada cerita tuan-tuan. Aku sebenarnya isu ni aku tidak berapa suka tuan-tuan. Yang berkait dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya aku tidak berapa suka dari dulu pun. Kita ni tuan-tuan, walaupun kata orang kita ni bukannya alim, bukannya kita apa, tapi kita sebagai orang Islam, kita wajib pertahankan rumah Allah tuan-tuan.
Apa alasannya sampai masjid itu kita pindah? Apa alasannya? Tidak ada alasan dia, tuan-tuan. Boleh rubuh masjid seluruh Sabah ni, tapi kau rubuh dulu bangunan, kau rubuh dulu dewan, baru kau rubuh masjid, itu baru ngam. Ini ada aktiviti sikit, isu sikit, jadi lepas sasaran masjid atau surau jadi sasaran. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, kita beringat. Aku ni tuan-tuan, aku tidak sabar sudah PRU. Kalau boleh esok PRU. Kalau boleh tuan-tuan esok PRU. Saya suka PRU ni sebab apa, kita balas dendam. Freedom rakyat ni. Kebebasan kita memilih PRU nanti, PRU ke-15 ni. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan bukan isu saja yang sebenarnya aku akan sampaikan. Banyak isu-isu tuan-tuan. Kita bagi contoh lagi kan. Isu kewarganegaraan lagi. Banyak masalah ni tuan-tuan. Zaman pemerintahan Ismail Sabri ni, tuan-tuan, sangat teruk tuan-tuan. Aku malas mau cakap. Di Semenanjung tu isu-isu berlambak, penuh isu. Belum lagi di Borneo Utara ni tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan, aku cerita dengan kawan tadi sebelum aku berjumpa kan. Sebelum aku buat live ni. Ramai kawan-kawanku sama dengan aku, ndak kesabaran PRU. Jadi aku bagi tahu dia orang lah kan. Aku bagi tahu dia orang very simple. Mudah tuan-tuan, dia mudah saja ni. Pilih wakil rakyat yang anti vaksin. Itu saja. Apabila kamu kasih naik pro vaksin, kena cucuk kita tuan-tuan, bermatian lagi orang. Ini fakta ni tuan-tuan, ini bukan main-main ni. Vaksin ni tidak betul tuan-tuan. Aku ni tuan-tuan bersuara mengenai isu vaksin ni tuan-tuan. Aku rasa tidak tahulah, susah mau cakap tuan-tuan. Kan? Tapi dia tidak cakap sama saya. Aduh, Sarul ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah PRU ni kita balas. Kita balas kezaliman kerajaan ni, kita akan balas ni tuan-tuan. Aku ni tuan-tuan malas mau cakap ni tuan-tuan. Ndak sabar sudah aku PRU. Ndak aku kesabaran ni, bulan lepas lagi. Aku ndak sabar lah sudah, bilalah PRU ni. Sebab apa kan tuan-tuan, kenapa aku mau perlukan cepat ke PRU? Ndak kesabaran aku mau membalas ni tuan-tuan. Aku cerita lah di tempat aku je ni tuan, kezaliman pemimpin dia ndak betul tuan-tuan. Sehingga jabatan kerajaan pun salah guna kuasa ni. Perlu kita tukar ini jabatan pegawai dia yang ndak betul ni tuan-tuan. Kalau tidak, rakyat akan bermasalah tuan-tuan. Jadi kita kena berpikiran matang ni tuan-tuan. Janganlah kita berpikiran apabila YB wakil rakyat tu datang di tempat kita, kita nampak dia kaya, dia berkereta, tapi dia zalim, tak ada guna tuan-tuan. Tak ada gunanya tu tuan-tuan. Aku bagi contoh lah. PRU ni kan kerajaan tidak boleh nafikan. Wakil rakyat memang tabur duit ni tuan-tuan. Kalau rakyat dibagi duit, kamu ambil je lah. Tapi pastikan janganlah undi. Kalau dia tak baik, jangan undi. Kamu ambil je duitnya. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang wakil rakyat tu, kalau dia tiada duit kita tidak sokong. Jangan kamu pandang. Janganlah kamu berpikiran macam tu tuan-tuan. Yang kita mau tuan-tuan, kita boleh dibantu selepas PRU ni. Kita boleh dibantu tuan-tuan. Itu yang penting sebenarnya. Duit ni kita boleh cari tuan-tuan. Jangan gara-gara 200 kita undi ni calon ni. Jangan dah tuan-tuan. Kau tengok sekarang ni tuan-tuan. Aku ada cerita tadi kan, kenaikan gaji kan menteri tu. Menteri yang gaji tidur makan jadi boleh naik dia punya gaji. Allowance tidur segala pun ada allowance-nya. Allowance kencing pun ada tu menteri. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, mungkin ada yang tidak tahu ni kan tuan-tuan. Kau tahukah menteri relot sejak pun dia boleh klaim. Naik kapal terbang boleh klaim, tidur di hotel semua boleh klaim. Kita apa yang kita boleh klaim? Apa, saya tanya kamu, apa yang rakyat boleh klaim? Bayangkan tuan-tuan, elok makan pun ada. Menteri ni makan di restoran tuan-tuan, dia boleh klaim. Dia datang parlimen, dewan undangan, ada elok. Dia duduk di parlimen kan tuan-tuan, begini dia duduk. Dia duduk di parlimen ni ataupun di dewan undangan, ada elok tu menteri tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, ingatlah pesan saya. Saya ikhlas nih tuan-tuan. Tolong tolak UMNO dan BN nih. Tolong kamu tolak nih pemimpin-pemimpin mereka nih tuan-tuan. Apakah aku tuan-tuan aku kadang-kadang stres juga nih tuan-tuan. Aku stres. Apa kau streskan tuan-tuan? Kesengsaraan kita ini tuan-tuan. Rakyat naik gaji, kan berapa aja naik gaji tuan-tuan? Itu pun dipilih lagi. Penjawat awam memang naik gaji, betul kan? Tapi dipilih nih tuan-tuan. Penjawat awam kan kerja di jabatan kerajaan tuh ada naik gaji, aku tahu juga tuan-tuan. Tapi dipilih nih tuan-tuan. Tapi menteri sapu semua sama rata. Naik gaji diorang tuan-tuan. Kau tahu kan tuan-tuan, semenjak naik gaji tu menteri kan tuan-tuan, aku ada baca betul sebenarnya. Saya baca, saya tengok, saya senyum tuan-tuan. Saya senyum. Kau tahu kenapa aku senyum tuan-tuan? Rupanya begini pula cara diorang ni kan. Diorang gaji tidur makan saja, tetapi naik gaji. Baru gaji diorang ni tuan bukan main-main kan. Paling rendah lah kan, 19.000. Betul kan tuan-tuan? Paling rendah 19K. Paling rendah gaji ni menteri Gaban semua ni. Susah mau cakap ni tuan-tuan. Jadi aku ingatkan kamu tolong kongsi tuan-tuan. Walaupun saya ni kata orang-orang baru, ada orang tak kenal, tolong perkenalkan kan. Kita ni mau memperjuangkan untuk rakyat ni tuan-tuan. Kita bukan main-main tuan-tuan. Kita bukan jenis pemimpin ataupun ahli-ahli politik yang baru yang jenis hamba ataupun kata orang kan yang jenis mengampu. Bukan itu tuan-tuan. Itu bukan prinsip kita ni tuan-tuan. Perjuangan revolusi bukan itu prinsipnya tuan-tuan. Untuk rakyat tuan-tuan. Percayalah kamu. Bagilah peluang kepada wakil rakyat yang baru, muka-muka baru tuan-tuan. Itu yang penting ni tuan-tuan. Kita bagi peluang kepada muka-muka baru tuan-tuan. Kita janganlah, saya kasih tahu kamu tuan-tuan Okey tuan-tuan, aku cerita. Sekarang ni kan ramai orang-orang politik yang lama dari UMNO menyuarakan MA63 kan tuan-tuan. Kamu tahu kan tuan-tuan, diorang dalam UMNO, diorang dalam wakil rakyat sudah mau 50 tahun tuan-tuan. Asik-asik bercakap MA63 sampai sekarang, sampai mereka tua. Apa yang diorang buat? Dari dulu sampai sekarang berteriak MA63, kepala otak diorang tuan-tuan. Tak betul. Kamu cubalah tuan-tuan, wakil rakyat yang baru, InsyaAllah tuan-tuan berubahlah. Tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, aku ni bukannya pandai sangat tuan-tuan, tapi aku ada buat kajian. Macam mana kita mau ubah sistem pemerintahan di Borneo tuan-tuan? Ubah pemimpin lama ni tuan-tuan. Kita ubah semua ni, kasih lari, jangan sokong diorang ni. Barulah dapat terlaksana sistem pemerintahan yang baru, yang adil kepada rakyat tuan-tuan. Ubah pemimpin yang baru, yang lama tu buang. Kamu sokong pemimpin baru, kasi naik pemimpin baru ni, baru dipanggil kerajaan sudah berubah tuan-tuan. Tapi selagi tuan-tuan pemimpin lama, tuan-tuan saya kasih tahu kamu, tidak ada juga gunanya tu. Saya kasih contoh bah kamu kan tuan-tuan. Ini saya bagi contoh lah kan. Si Haji tuan-tuan, berapa bulan yang lepas dia berteriak. Kau tahu apa dia cakap? Dengan dia di depan kelayak orang dia bermeeting kan. Dia buat sidang akbar. Kau tahu apa dia cakap Ketua Menteri? Kita akan ubah, dia bilang. Oh, dia cakap begitu tuan-tuan, aku ketawa. Kita akan perjuangkan, dia bilang MS63. Dia cakap, sekarang apa cerita? Sekarang apa cerita? Mana si Haji? Ketawa aku tuan-tuan. Tidak lama sampai habis PRU ni tuan-tuan. sampai PRU ni. Sampai PRU. Apa cerita? Itu sebab aku bilang kan tuan-tuan, pemimpin lama tidak betul. Terus teranglah sama kau, tidak betul. Kasih naik orang baru. Kasih naik orang baru. Di seluruh Borneo ni kita ubah. Parlimen kalau boleh semua orang baru. Freedom, not Borneo untuk rakyat. Itu yang penting tuan-tuan. Itu yang penting. Kita ubah pemimpin tu. Bukan sistem. Sistem tu tuan-tuan tidak terubah selagi orang lama ni tidak terubah. Diorang punya pemikiran ni tuan-tuan, politik diorang lain tuan-tuan.
tidak sama dengan orang baru. Tidak sama nih tuan-tuan. Saya bagi contoh tuan-tuan, telefon lah kan, saya bagi contoh. Telepon yang lama lah, Nokia yang lama kan tuan-tuan. Kau bandingkan dengan telepon yang baru lah. Mana yang canggih tuan-tuan? Telepon baru yang canggih. Yang telepon lama apa yang dia boleh buat tuan-tuan? Tekan, picit, SMS, telepon. Itu je kan tuan-tuan? Tapi telepon baru ni tuan-tuan, semua sistem ada. Facebook, Twitter, TikTok, apa lagi? Isu-isu semasa, semua. Itulah beza dia. Saya bagi kamu contoh telefon je lah tuan-tuan. Kamu berfikirlah telefon lama sama telefon baru. Mana yang lebih canggih, mana yang mudah untuk kita berurusan tuan-tuan? Telefon baru kan tuan-tuan? Ndak, telefon lama ndak boleh tuan-tuan. Jadi aku harap rakyat berpikiran dengan terbaiklah. Ini aku ni tuan-tuan malam ni bukan main-main ni tuan-tuan. Aku serius untuk rakyat ni. Itu sebab aku ada cerita dengan kawan tadi kan tuan-tuan. Dia ni kawan ni sebenarnya, dia ni aku tak tahulah dia pro apa, aku pun itu dia punya hak kan tuan-tuan. Dia punya hak kan. Dia katakan tuan-tuan, bukan senang kita tumbangkan, dia bilangkan pemimpin kan yang memerintah, dia bilang begitu. Jadi saya balaslah tuan-tuan. Yang boleh mengubah ni sebenarnya, yang boleh mengubah ni rakyat yang mengundi ni. Tuan-tuan, kerajaan sekarang ni tak betul tuan-tuan. Percayalah kamu. Kerajaan ni perlu kita tumbangkan juga ni tuan-tuan. Kesengsaraan rakyat ni tuan-tuan. Itu aku beritahu kan tadi kawan kan tuan-tuan. Rakyat tidak bersuara ni kalau kerajaan tu betul. Kan betul ke tidak? Pokok tidak goyang, kau tidak angin. Dia itu saja pun. Dia mudah. Jadi kalau rakyat bersuara, something lah kepada kerajaan. Tapi kerajaan ni kalau rakyat ni bagi pendapat kan tuan-tuan, kerajaan tidak mau dengar pendapat rakyat ni. Inilah rakyat sengsara. Banyak isu yang kerajaan tidak boleh selesaikan tuan-tuan. Kan betul kan tidak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, itulah aku cerita balik kepada tempat kami kan tuan-tuan. Aku cerita orang kampung kan. Ndak pak, kamu sabar dulu. PRU ndak lama lagi kan. Kamu tolaklah kan pemimpin yang pernah datang pergi kampung kita ni, yang balik-balik janji kepada kita ni kan. Kamu tolaklah. Kamu aku beritahu orang kampung semalam, kamu kenal sudah kan muka-muka dia orang tu. Kamu tolaklah tu. Kamu tolaklah, tak boleh pakai sudah tu. Itu sebab aku pelik kadang-kadang kepada, aku malaslah mau cakap tuan-tuan, nanti orang cakap lagi aku jahat dan sebagainya kan. Padahal kita bersuara untuk rakyat ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setakat itu saja live saya tuan-tuan. Kan aku harap pesanan aku terakhir kan, bersihkanlah jabatan Al-Ehwal Islam Negeri Sabah tu. Jains, bersihkanlah daripada pegawai-pegawai yang tak betul. Institut Jabatan Islam ni penting. Itulah aku pelik kenapa Jabatan Islam sampai salah guna kuasa tuan-tuan. Kenapa sudah begini ni tuan-tuan? Sepatutnya dia memegang Islam, sistem Islam tu sepatutnya dia adil tuan-tuan. Tapi tidak adil ni. Tidak adil. Aku tuan-tuan, aku memperjuangkan terus terang sama kamu tuan-tuan. Mana-mana aku sudah mak semua ni pemimpin yang tak betul ni. Sudah aku malas mau cakap. Bagi aku peluang PRU 15 ni, bagi aku peluang PRU 15 ni di Parlimen Putatan, insya-Allah. Kamu teslah dulu saya orang baru ni, teslah dulu kan. Takkan orang lama saja kamu tes kan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, panjang umur. Saya akan buat live esok lagi, insyaAllah. Kan? Jadi tuan-tuan, setakat itu saja kenyataan aku malam ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiku. Hapuskan vaksin tuan-tuan. Janji aku kalau aku menang, kita akan hapuskan vaksin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi.